Tetapi kehendak supaya golongan agama ataupun pemikiran agama diberikan. Anak-anak Muslim yang pergi belajar di luar negara, walaupun mereka pergi ke UK, mereka pergi ke US, tapi mereka mula mendapat doktrin agama. Maka bercakap, mereka engineer tapi mula bercakap tentang agama. Kesedaran agama di sana sini berkembang. Dia panggil as-sahwatul islamiyah. Kebangkitan Islam pada era itu. Maka muncul banyak badan-badan ABIM, macam-macam lagi, PAS, semua bercakap tentang kebangkitan Islam. Dan UMNO juga tidak kesunyian, mereka juga akhirnya kita melihat cuba melakukan proses Islamisasi ketika itu. Tak boleh dinafikan, ada juga kesan Islam pada mereka. Saya bercakap, ketika mereka adaptasi awal menerima Islam, beberapa isu dibangkitkan. Antara isu yang dibangkitkan ialah isu sekularisme. Secularism. Isu sekularisme ini dibangkitkan dengan begitu penuh semangat, dan orang Islam tidak dapat memahami kerangka pemikiran sekularisme, melainkan mereka akan menyebut tentang Mustafa Kamal Atatürk. Saya dah sebut banyak dalam ceramah saya. Lalu mereka kata, apabila sebut sekularisme, mereka bayangkan Mustafa Kamal Atatürk yang menindas agama, yang tak membenarkan amalan agama dan seumpamanya. Walaupun sekularisme bukan merujuk pada Mustafa Kamal Atatürk, tetapi oleh kerana Mustafa Kamal Atatürk itu menjadi pelambangan orang yang telah menjatuhkan kerajaan Turki, Khalifah Turki, dan menegakkan sistem sekularisme, lalu golongan ustaz tak dapat faham sekularisme. Mereka tidak tahu bagaimana peranan sekularisme menyelamatkan Barat di Perancis. Kalau tidak, Barat di bawah kongkongan kuasa agama yang mungkin tidak akan membenarkan Islam berkembang di Barat sebenarnya. Kerana kekejaman gereja yang membakar intelektual, kekejaman gereja yang menghalang pemikiran-pemikiran lain yang baik, yang membunuh saintis dan seumpamanya dalam sepanjang sejarah gereja. Itulah yang menggerakkan pemikiran revolusi industri ataupun revolusi Perancis. Tidak dapat dipahami oleh sebahagian golongan. Lalu mereka bila sebut sekularisme, mereka tak teringat cerita tentang Perancis. Mereka tak teringat tentang bagaimana sikap sekularisme yang mempunyai versi yang lain di Amerika. Dan mereka hanya terfikir Mustafa Kamal Atatürk. Apabila sekularisme asalnya bermaksud agama tidak masuk campur urusan negara, negara tidak masuk campur urusan agama, berarti kamu, agama jalan sendiri, negara tak tolong kamu. Dan agama juga tidak akan kacau urusan negara. Berbeza dengan Kamal Atatürk, dia tidak membenarkan agama masuk campur urusan negara, tetapi dia mengacau agama. Dia tak membenarkan orang azan dalam bahasa Arab. Dia halang sekolah agama. Dia halang banyak benda agama. Dia melancarkan pemusuhan dengan agama. Sepatutnya dia tak boleh campur tangan dengan agama, dan agama tak campur tangan dengan dia. Tindakan Kamal Atatürk telah memberikan gambaran sekularisme keseluruhannya adalah musuh agama. Walaupun asalnya sekularisme itu berarti tak masuk campur urusan agama. Kalaulah Barat buat masuk campur urusan agama, Islam tak boleh berkembang di UK dan Europe. Tapi oleh kerana kuasa agama ditarik daripada pentadbiran, maka mereka tak deal dalam banyak urusan pentadbiran berdasarkan agama. Maka Islam boleh berkembang di Europe. Tapi itu tidak ada dalam peta pemikiran. Yang ada ialah sekularisme ialah musuh Islam kerana mereka telah menghalang serba, menghalang sekolah agama dan seumpama. Siapakah sekular? Maka yang dikatakan sekular itu kerajaan-kerajaan yang mewarisi British. Oleh kerana sekularisme itu telah difatwakan oleh ulama-ulama terhadap Kamal Atatürk sebagai kufur dan sesat. Kerana telah bersifat hostility dengan Islam, hostile, bermusuh dengan Islam. Maka sebahagian pencinta-pencinta agama, pejuang-pejuang agama juga mengkafirkan kerajaan-kerajaan di negeri mereka. Walaupun keadaannya berbeza. Maka pada era itu muncul isu kafir mengkafir. Itu era yang pertama yang agak serius. Bagaimana orang Melayu daripada keadaan semuanya Islam berbahas soal siapa lebih memperjuangkan Melayu kepada siapa kafir dan siapa Islam. Ia bukan fenomena Malaysia, tapi ia fenomena seluruh dunia. Di Mesir muncul jamaah at-takfir wal hijrah.
muncul jamaah itu mengkafirkan dan memisahkan diri daripada masyarakat. Gerakan Islam juga terlibat, walaupun bukan semua, tapi dah ada orang kafir tak mau makan sekali masa itu. Kerana mereka baru bangun, baru nak faham, baru baca buku batas-batas iman dan kufur, baru baca buku Nawaqidus Syahadatain, perkara yang membatalkan syahadah. Jadi bila mereka nak cuba nak implement pemikiran itu, mereka laksanakan kepada parti-parti yang berbeza dengan mereka, terkumpulan yang berbeza. Maka berlaku isu kafir mengkafir, berlaku isu Iran dan seumpamanya. Itu satu faktor yang nampak Melayu berpecah. Ketika itu timbul perpecahan. Kemudian pemikiran itu mula matang. Pada era gerakan Islam, dia masa tu dia tak bergaul dengan orang lagi. Lama-lama dia dah bergaul. Oh, dia kata, oh, bukan semua rupanya orang yang duduk dalam parti itu kata macam tu rupanya. Umpamanya. Dia mula matang. Dan itu satu kesalahan, period yang salah yang kita tak boleh nafikan. Dan kita juga tak boleh nafikan reaksi setengah pihak yang berada di pihak kerajaan-kerajaan, bukan Malaysia saja, semua kerajaan negeri orang Islam, terhadap kumpulan Islam juga tidak kurang buruknya. Mereka dianggap mundur, tak maju. Kalau nak Islam, maka ini menjadi provokasi yang menyebabkan pihak yang lain bertambah untuk menghukum satu pihak lagi.